Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini berbaki 8 hari. Tak nak masuk malam Rabu. Seminggu tepat-tepat sebelum Ramadan. Okey. Ini kita doakan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Amin. Dan bacaan kita dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran merupakan kitab yang sangat relevan dengan kedatangan Ramadan. Kerana apabila Allah sebutkan tentang Ramadan dalam Al-Quran, hanya pada satu saja lokasi, tak ada kat tempat lain. Allah sebut perkataan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah cerita je pasal Ramadan dalam Al-Quran pada ayat 185. Dalam keadaan ayat 183 Allah dah cerita dah pasal puasa. Tapi bila Allah cerita pasal puasa, Allah tak sebut Ramadan lagi. Sebab awal-awal Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Ayat tu tak ada sebut perkataan Ramadan. Hanya sebut wajib berpuasa ikut style orang-orang terdahulu. Dan kalau kita perasan, kalau ikut pengajian sirah dan seumpamanya, kita akan nampak fasa-fasa awal kehidupan Nabi dengan para sahabat, banyak syariat kita masih lagi mengikut Bani Israel, Yahudi dengan Nasrani. Solat menghadap Baitul Maqdis, puasa hari Ashura, dan ada amalan-amalan lain yang masih sama macam mereka. Sebab tu kita akan lihat perkembangan dalam surah Al-Baqarah bila sampai kepada isu puasa, isu pemindahan kiblat dan seumpamanya, seolah-olah memberi signal kepada umat Islam pada waktu tersebut, Allah dah tak iktiraf lagi orang-orang Yahudi dengan Nasrani, dan sekarang Allah memberikan perhatian fokusnya kepada kita sebagai satu umat yang istimewa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kalian umat wasat, umat yang sederhana, umat wasat. Pasal Nabi beritahu maksud wasatan kat situ ai adlu, maksudnya keadilan. Maknanya umat yang adil, yang berada pada tempatnya, tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi pengiktirafan tidak lagi diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Sebab tu orang Yahudi dengan Nasrani bila dapat tahu yang Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu tersebut dah beralih kiblat ke Kaabah, diorang pula timbul persoalan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sahaja orang pindah kiblat ni? Apa yang memalingkan mereka daripada kiblat yang sebelum ni diorang hadap arah situ? Sebab seolah-olah orang Yahudi dengan Nasrani masa tu diorang rasa macam, kita masih sama lagi dengan diorang. Diorang pun hadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba pindah. Diorang terasa. Dan Allah mengasingkan kita sepenuhnya. Umat Muhammad adalah umat yang tidak ada lagi kaitan dengan umat-umat terdahulu. Kenapa? Kerana mereka melakukan banyak penyelewengan dan Allah tak mahu kaitkan kita lagi dengan mereka, dan kita adalah umat yang tersendiri. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat-umat yang dah selesai. Okey. Dan apa yang diorang buat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Apa yang diorang buat tu diorang punya hal, dan kalian akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kalian patut buat. Jadi kita dah jadi satu umat yang khusus. Allah iktiraf kita dengan syariat-syariat yang khusus. Puasa tak lagi macam diorang. Lepas tu Allah perkenalkan Ramadan. Bila Allah sebut perkataan Ramadan, Allah tidak kaitkan dahulu dengan puasa.
Allah kaitkan dahulu dengan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lepas tu baru disebut wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang nampak anak bulan puasa. Jadi bayangkan, maknanya kita berhadapan dengan Ramadan dan Nabi dengan para sahabat bila turunnya ayat ini. Ayat tu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah turun selepas hijrah. Maknanya selama ni diorang dah kenal Al-Quran. Para Nabi dan para sahabat dah kenal Al-Quran. Tetapi ditegaskan balik kepada mereka, ingat bulan Ramadan yang mana padanya Al-Quran diturunkan. Lebih spesifik bila? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri dalam surah Al-Qadr. Bulan Ramadan dikhususkan pada malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan pada malam tersebut? Al-Quran. Jadilah Ramadan itu adalah bulan kita menyegarkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana ia berlaku pada Nabi dan para sahabat, mereka diingatkan akan hakikat ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka ingat kembali bagaimana hubungan kalian dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran telah membimbing kalian menjadi satu umat yang istimewa. Berbeza dengan umat-umat yang lain, begitulah juga kita mengambil contoh jejak langkah Nabi dan para sahabat dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Apatah lagi bila berhadapan dengan Ramadan yang akan tiba. Tapi takkan nak tunggu malam ni Ramadan baru tiba-tiba nak mengaji. Malam ni Ramadan baru tiba-tiba nak macam, siapa nak tadarus dengan aku ni? Takkan sebuah benda masa tu baru nak mengejut belaka kan. Okey. Sebab malam tu terfikir, setan kan dah tak ada malam ni. Kalau aku buat jahat juga, aku yang setan. So, kita takkan tunggu masa tu. Maknanya sekarang lagi usaha tu perlu dilakukan. Dan kita doakan agar ini adalah bibit-bibitnya. Maknanya dan langkah-langkah yang kita cuba usahakan dengan cuba memahami sendiri apa itu Al-Quran. Okay, kerana banyak guru-guru, ulama-ulama berpesan tentang hakikat insan itu dari semasa ke semasa, terutama orang beriman, diuji dengan susah nak fokus. Dia macam kalau ada ceramah ke apa ke, kadang-kadang kita tak tahu kenapa dia, ataupun budak-budak dalam kelas lah, kalau kita bayangkan kita dulu belajar sekolah ke apa ke, sama belajar ke, start kelas, tak tahu kenapa Allah uji semua benda selain kelas tu menarik. Kipas yang berpusing tiba-tiba menarik. Okey, lampu yang berkelip-kelip tiba-tiba rosak, itu lebih menarik perhatian. Orang yang tiba-tiba lalu kat luar lebih menarik perhatian daripada cikgu yang tengah mengajar. Okey, sebab apa? Sebab antara tempat yang paling dibenci oleh iblis, syaitan dan seumpamanya adalah tempat ilmu. Kerana dengan ilmu kita akan terbimbing dan selamat daripada kesesatan. Jadi tempat yang diorang akan datang dan pasti akan ganggu adalah majlis ilmu. Betul tak? Majlis ilmu adalah tempat kita paling susah nak fokus. Allah uji macam tu. Bukan kelas macam ni saja kelasnya. Kalau dan hatta sampai syaitan dan iblis boleh belitkan suasana tu, ada majlis ilmu boleh fokus, betul, yang banyak lawak. Dia tak jadi majlis ilmu. Dia jadi majlis lawak. Jadilah Allah uji kita dalam keadaan sedemikian. Dan Al-Quran adalah ilmu. Al-Quran membawakan ilmu, membawakan kesedaran. Okay, sebab tu Syekh Khalil dalam buku The Awal Marrah Tadabbarul Quran, dia highlightkan, hatta bayangkan orang Arab sendiri kan, dia boleh highlightkan satu keadaan. Ramai orang semangat mengaji, baca Quran, hafal apa semua. Tapi mereka lupa antara matlamat yang Allah jelaskan dengan sangat tuntas. Mengatakan tujuan Al-Quran itu untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini sebuah buku yang mana kami turunkan, ianya diberkati, tujuannya untuk mereka semua tadabbur. Tadabbur makna apa? Perlu usaha untuk
faham, fikir, amal. Tapi penat tak nak fikir? Pagi sampai petang nak fikir kerja, anak, bini, rumah, kereta apa semua. Sampai-sampai kat majlis ilmu pula kena fikir lagi kan. Lepas tu bila ustaz cerita pasal ni tu kena fikir lagi. Tapi saya tak tahulah apa lagi guna otak ni kalau bukan untuk fikir. Paling tidak kalau kita tanya soalan macam tu, bukankah ia mudah difahami? Bahawa memang kerja kita untuk berfikir, dan agama memang diutuskan, maknanya disampaikan kepada kita untuk kita menggunakan kapasiti otak kita, akal kita untuk berfikir. Dan Al-Quran membawa pada tu. Sebarlah nota, kita buatlah nota sikit bagi peringatan kan dekat channel saya apa ni, dekat Telegram tu cakap waktu penting tadabbur ni apa semua, ada makcik hantar mesej. Makcik ni bila makcik hantar mesej ni ada tu tak kena tu. Betul, memang kita kena tadabbur, tapi kami ni tak faham bahasa Arab. Kami tak reti kalau saya hantar kawan-kawan saya semua bertempik nanti dia orang. So kita orang tak boleh tadarus ni. Sebab tak faham. Tak ada tadabbur ni. Kalau nak tadabbur nanti bila nak khatam? Tak khatam nanti tak adalah pulut. Kan? Cuba kalau buat tadarus tapi fokus tadabbur, sempat habis Ramadan, Baqarah pun tak habis. Nak buat kenduri tak? Orang akan pelik kan, betul tak? Kalau saya cakap buat je lah, apa masalah, kan dah habis Ramadan dah. Kan dah tadabbur banyak ayat dah. Makanlah. Tak nak pulut KFC, okay kan? Pizza ke apa ke. Tapi tak tahu, kita punya mind setting tu, maknanya dia mesti tadarus, dia mesti baca sama-sama, dia mesti habis 30 juz, barulah itulah Ramadan. Sedangkan Quran tujuannya untuk dibaca dan difahami asalnya. Okay. Orang boleh timbulkan macam-macam persoalan lagi bila kita bincang macam ni. Habis tu buat apa Allah hantar dalam bahasa Arab? Hantarlah bahasa Kelantan ke, bahasa lain ke. Bahasa tak jadi isu sebab bahasa adalah isu kita proses komunikasi untuk memastikan maklumat disampaikan dengan tepat. Terima, sampaikan. Maknanya apa? Maknanya kita sentiasa belajar dalam proses bahasa. Bahasa kita ni pun, siapa jamin sekarang ni bahasa kita yang sekarang ni memang akan kekal macam ni bahasa Melayu ni sampai bila-bila. Paling tidak pun tengok balik perkataan-perkataan zaman Piramli memang beza dah dengan perkataan-perkataan kita pakai. Maknanya macam tu jugalah proses kita boleh lalui dengan bahasa Arab. Maknanya kita boleh belajar. Okay, dan Allah pilih kerana ada keunikan dan keistimewaannya. Jadi kita perlu kenal. Dan itu dan nilai utama di sini adalah usaha. Bukan mesti faham semua tiba-tiba barulah masuk syurga ke, baru dapat markah penuh ke apa, tak. Maknanya ada usaha untuk memahami. Tapi kalau pandangan kita, fokus kita hanyalah untuk dalam keadaan ada pahala, ada kelebihan, baca sahaja, tapi kena pergi kepada fasa seterusnya. Maknanya kita tak merasa selesa dengan keadaan. Cukuplah tu, dengarlah ceramah-ceramah mana-mana, ustaz tu bagi tahulah, cakap maksud ayat ni sekian. Kalau tak dia jadi level kadang-kadang sebagai mesej masuk, dia tanya soalan, kita pun jawab. Kita jawab, kita explain. Sebab ada begini, ada dalil macam ni, sebab macam ni. Okay, kita cerita kat orang lain faham. Tiba-tiba ada seorang cakap, boleh tak tolong bagi kesimpulan je. Dia nak kesimpulan je. Sebab apa? Bagi dia macam banyak-banyak tu kan, dia serabut tiba-tiba. Kalau dia orang satu family dengan adik-beradik yang ramai-ramai tu nak decide untuk nak buat family day dekat mana-mana pulau, dia orang boleh bergaduh, boleh decide, boleh buat planning pula, susun pula balik. Okey, ini pandangan A, pandangan B, pandangan C apa semua, dia orang boleh buat pilih pula majoriti pandangan yang mana satu, apa kelebihan kekurangan, tiba-tiba bab ni tak boleh pakai pula. Bab agama tiba-tiba dia tak boleh nak buat pilihan-pilihan perbezaan pandangan, dia tak boleh terima pula. Bab bergaduh adik-beradik dia boleh pula buat perbandingan. Pelik je dia. Sedangkan agama ni membuktikan ini bahagian daripada kehidupan. Dalam hidup pun kita boleh proses perbezaan-perbezaan, apatah lagi dalam agama. Sebab agama memang bahagian daripada kehidupan. Okay. Tu yang kadang-kadang sampai mesej bagi tahu, cakap saya tak faham lah. Dulu satu je, tiba-tiba sekarang banyak. Kenapa?
Betul ke dulu selama ni hidup dalam hidup ni memang hitam putih je ke selama ni? Masa kecil dulu hitam putih ke semua benda? Macam apa ustaz cakap AB saja ke? Saya rasa kalau kita betul-betul banyak berguru dalam bab agama, memang daripada dulu lagi ustaz ni cakap lain, ustaz tu cakap lain. Bukan perkara pelik. Buka je kitab-kitab fiqh lagi sehari bulan apa-apa cakap ada pandangan pertama mengatakan, pandangan kedua mengatakan sekian-sekian. Sebab ia normal daripada dengan kehidupan kita. Tak ada orang yang buat mesyuarat tiba-tiba semua sepakat dengan apa yang dibincangkan, ada? Tak kisah surau ke company ke NGO ke apa, meeting mesti ada bezaan pendapat. Tiba-tiba bab agama tak boleh terima pula. Al-Quran bimbing untuk kita betulkan cara fikir dalam urusan-urusan ni. Dan Ramadan ni adalah titiknya. Membantu kita segarkan balik, tengok balik apa yang sebenarnya Allah nak bagi tahu kita. Dan Al-Imam An-Nawawi pada bab yang pertama menceritakan tentang bab fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab kelebihan membaca dan kelebihan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Nawawi letakkan ayat yang pertama. Ayat yang berkait dengan isu ni. Qala Allah Azza wa Jalla, innal ladhina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membacakan kitab Allah. Dua perkataan yang popular dalam Al-Quran menyebut kepada Al-Quran dengan kitab. Al-kitab. Al-Quran kata dasar dia adalah qara'a, maksud dia, siapa tahu? Maksud Al-Quran, perkataan Al-Quran tu sendiri, maksud asal dia dalam kalau terjemah jadi apa? Baca. Al-Quran kata dasar dia qara'a, qaf, ra dengan alif. Iqra, perkataan yang sama. Maksud dia baca. Okey. Kalau Al-Kitab pula maksudnya daripada kata apa? Maksudnya tulis. Makna benda yang tertulis kita panggil kitab. Benda yang dibaca kita panggil qiraah ataupun Quran. Benda yang dibaca. Dan sekarang ni, kalau setakat pernah dengar, makna dengar cerita pasal macam mana sirah zaman Nabi, penurunan wahyu. Siapa tahu kat sini bagaimana sebenarnya di zaman Nabi para sahabat tahu wahyu dah turun. Macam mana diorang tahu, sahabat-sahabat tahu masa zaman Nabi, tadi wahyu dah turun. Macam mana diorang tahu? Saya ulang balik soalan. Saya ulang balik soalan. Di zaman Nabi dan para sahabat, bagaimana sebenarnya mereka dapat tahu wahyu dah turun? Diorang nampak Jibril ke? Ada yang ragu-ragu? tak, sebab tak semua orang giling. Tak ada, diorang tak nampak Jibril. Diorang nampak ada huruf-huruf terbang dari langit? Tak ada. Ada kertas-kertas terbang dari langit? Tak ada. So macam mana diorang tahu? Dari Nabi buat apa? Membaca. Jadi diorang punya respon mendengar. Mendengar bacaan Nabi, mereka tahu tadi wahyu dah turun. Memberikan pengajaran penting bahawa hakikat Quran, ianya hak pertamanya dibaca kerana Quran itu bacaan. Dan respon yang utama terhadap bacaan Al-Quran adalah dengar. Allah kecam satu golongan manusia ni yang Allah perli diorang secara teruk apabila dah sampai ke hari kiamat. Dan Allah gambarkan keadaan mereka yang sangat menyesal. Dan masa tu baru diorang nak cakap, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah nampak, sekarang kami dengar. Farji'na. Tolong hantar kami balik. Gila apa?
Dah sampai ke akhirat, dan sekarang baru cakap, kami nampak, baru kami dengar. Tuntutan yang Allah bagi kat kita masa kat dunia, sami'na wa ata'na asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Dengar dulu. Sebab tanggungjawab kita yang asal adalah mendengar. Kita pun tahu dengan keimanan kita ni, kita tak nampak apa-apa. Sebab itu kita beriman. Kita memilih untuk percaya terhadap benda-benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak Tuhan. Kita tak nampak Nabi. Kita tak nampak wahyu. Kita tak nampak malaikat. Tak nampak syurga neraka. Tak nampak pahala dosa. Tapi kita percaya. Percaya kita atas dasar apa? Kerana asalnya kita dengar. Kita memilih untuk mendengar. Tapi sayangnya dalam kehidupan ni, tiba-tiba berubah satu keadaan, tak tahu kenapa dan bila dan bagaimana. Fokus dia dah jadi berubah kepada nak tengok. Aku nak tengok dulu. Kita tak nak lagi dengar dalil. Tapi kita nak tengok. Kadang-kadang sampaikan punyalah nak mengajar macam ni. Boleh tak tolong buat slide, kami nak tengok. Itu pun mengantuk lagi, tidur juga. Itu pun mengantuk juga. Kami nak tengok, buat video sikit ke. Kami nak tengok ustaz tu, biar dia yang handsome-handsome ada rambut. Baru boleh fokus. Sedangkan asalnya 23 tahun wahyu turun, sepanjang 23 tahun wahyu turun ni tersebut, mereka menerimanya melalui pendengaran. Fokus utama mereka adalah mendengar. Kita bab dengar ni lah sekarang ni cabaran yang paling susah sekali. Cabaran yang paling susah sekali nak dengar. Aku nak dengar cakap dia siapa? Oh, tak ada apa. Tak ada apa. Walaupun dalil dikeluarkan, ayat Quran disebut, hadis Nabi disebut, siapa dia? Dia tanya siapa dia dulu. Bukan nak dengar dulu apa orang tu cakap. Waktu barangkali kalau ada orang ni bagus, dia punya hujah apa semua, dia tengah bagi khutbah ke ceramah ke, orang tu duduk kat luar sebab dalam penuh. Dia cakap bagus orang ni. Bagus. Kalau yang kat dalam ni pula nampak budak tu, apa ni, pakaian dia macam apa ke semua, walaupun hujahnya bagus, yang depan ni tengah sumpah serenah. Dia ni siapa? Datang dari mana dia ni? Apa dia cerita ni, aku tak faham. Sebab kita terkeliru dalam satu fasa kehidupan ini, memberikan perhatian lebih kepada apa yang kita nampak berbanding apa yang kita dengar. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan untuk berikan fokus kepada dengar. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut benda tak ada ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah highlightkan pendengaran dahulu. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bukan hal kecil. Hanya dengan nama Quran tu, berapa lama kita dengar perkataan Quran, apa dah faedah perkataan tu disebut-sebut belaka. Untuk dibaca, untuk didengar. Kadang-kadang kita baca pun kita tak dengar. Kan? Dia macam baca je lah sebab dah tiap-tiap hari baca Fatihah. Nabi SAW sebutkan dengan hadis Qudsi, bagi tahu qasamtu, Allah bagi tahu qasamtu salata baini wa baina abdi, aku bahagikan Fatihah tu antara aku dengan hamba-Ku. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Bila hamba-Ku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hamba-Ku memujiku. Kita duk baca Fatihah, Allah tengah jawab. Lepas tu kita fikir benda lain. Kunci kereta aku kat mana? Macam kosong je poket. Start solat dah terfikir macam-macam benda kecuali solat. Dan bayangkan kita tengah bercakap dengan Allah. Kita tak dengar pun apa yang kita baca. Fikiran dah menerawang ke mana-mana. Berat ujian kita sebab kita tak dapat lagi memberikan perhatian pada dengar. Apa isteri kita cakap tak dengar lah. Apa anak-anak cakap tak dengar. Apatah lagi Quran.
Kita baca pun kadang-kadang nak bagi orang lain sedap dengar apa kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah jadi fokus dia nak sedap. Kadang pelik ada yang sanggup maknanya jadikan dia satu sebagai fokus. Aku kalau boleh sebelum ke mana-mana aku nak reti Tarannum. Sebab apa? Sedap lah. Ya Allah. Makanlah makan. Sedap kan? Buat jadi kuih raya ke apa ke nanti. Quran untuk didengar. Bukan untuk dirasa. Tambahlah kicap ke gula ke apa ke, tak ada faedah. Kalau tak dibaca dan didengari. Sebab tu Allah sebut kat sini ayat ni, innal ladhina yatluna kitab Allah. Orang yang membacakan kitab Allah. Perkataan tilawah pula lebih halus lagi berbanding qiraah. Bacaan yang menurut satu persatu. Macam kita mengaji dulu-dulu masa zaman muqaddam dulu tu dengan lidi tu. Lidi penyapu yang pergi ambil rembat mak punya tu. Tarik. Tinggal tu. Kita tak patah kamu. Biar cucuk mata kawan belakang tu. Itu baca satu-satu tu. Ikut tu. Itu tilawah. Sebab apa? Sebab perhatian diberikan. Kita tengah tengok betul-betul kat mana penunjuk tu pergi. Itu tilawah. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membacakan, yang tilawah kitab Allah. Wa aqamus salata. Mereka mendirikan salat. Sifat yang kedua, mereka mendirikan salat, memenuhi segala prasyarat dan perkara yang paling asas yang membezakan, menjadi kunci utama perbezaan antara kita dengan kekafiran dan kekufuran adalah salat. Kita merasakan salat itu tidak wajib, terus. Betul-betul kita kat sempadan, terus kita jatuh kepada kekufuran. Di kunci yang penting, masalah lah bab-bab lain ke apa, jangan tinggal solat. Allah jadikan pertama tilawatul Quran, kedua mendirikan solat, dan kemudian ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka membelanjakan apa yang kami rezekikan. Dalam bab rezeki Allah tak akan pisahkan hakikat Allah bagi. Sebab Allah uji di kalangan kita merasakan apa yang kita dapat, kita punya. Kita yang layak dapat. Sebab tu bila Allah tarik, kita sakit hati. Kenapa pula orang tu yang dapat tender? Sakit hati sungguh. Kenapa pula dia yang boleh untung? Kenapa pula kedai sebelah tu yang dapat customer? Kenapa? Sebab kita rasa macam kita pula yang tentukan siapa patut dapat apa. Kita pula yang aturkan. Sedangkan matematik tentang rezeki adalah hak Tuhan. Sebab tu Allah selalu highlightkan, dan yang rezeki itu datang daripada Allah, dan kita berhak, kita mempunyai tanggungjawab untuk mengagihkan, menyampaikan, membelanjakan, infakkan sirran wa alaniyatan. Dan Allah sebutkan sifatnya, tak kisah sama ada dalam keadaan tersembunyi, alaniyah maksudnya terang-terangan. Pelik kadang-kadang orang ayat Quran banyak sebut perkataan sirran wa alaniyah ni, infak secara terang-terang ataupun sembunyi. Lepas tu kita kecam orang-orang yang pergi sedekah daripada orang lain. Isu dia ikhlas ke tak, itu ni dengan Tuhan. Ada tak keadaan-keadaan kita perlu melakukannya terang-terangan? Ada sebagai contoh. Dan berlaku di zaman Nabi SAW. Ada orang infak betul-betul. Dalam keadaan masa awal Nabi cakap, siapa nak infak? Lepas tu semua senyap. Tiba-tiba ada seorang ni pergi seret satu bungkus. Barang-barang yang dia nak infak, seret sampai ke depan Nabi, letak. Tiba-tiba orang ni semua ikut. Menjadi contoh. Nabi pun sebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulakan sunnah yang baik, ni sunnah yang baik. Lalu orang yang ikut, dia dapat ganjaran. Orang lain punya tadi tu pun dia dapat pula tambahan. Sebab kenapa? Sebab dia tunjukkan depan orang lain. Kalau semua belaka sorok je, nasib baik tabung-tabung tu orang letak kat tengah-tengah kat surau macam tu. Kalau nak sorok, angkat tabung tu pergi tak tempat lain. Dah kena tangkap dulu. Maknanya supaya dia jadi contoh.
Apa tak lagi kalau dalam keadaan sekarang ni, isu documentation lah, isu LHDN lah, apa semacam, nak kena ambil record gambar lah, apa semua. So, ada keperluan-keperluannya, bukan asal saja. Tak ada apa, kita terus kecam, tak ikhlas dia ni, tunjuk-tunjuk kat orang sedekah. Allah sendiri sebut, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka lakukan semua ini, baca Al-Quran, dirikan solat, infak, sembunyi atau terang-terang. Mereka lakukan ini yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam dunia ni, hatta perspektif agama sendiri pun bila berbincang tentang muamalat atau isu transaksi perniagaan, antara perkara yang dilarang adalah menjamin keuntungan. Kerana tak mungkin keuntungan boleh dijamin oleh manusia. Tapi agama, Allah tawarkan keuntungan yang pasti tak akan rugi. Iaitu transaksi kita dalam pengabdian kepada Tuhan. Kenapa ada transaksi? Kerana Allah yang janjikan ganjaran. Maknanya kita abdikan diri kepadanya, kita infakkan tenaga kita, harta kita, kesungguhan kita kepada Allah, dan Allah janjikan balasan transaksi dengan pahala, dengan syurga, dengan rahmatnya, keberkatan. Dan ini adalah perniagaan yang tak akan rugi. Macam kita bincang tentang apa itu, tentang doa. Mintalah kepada Allah, Allah pasti jawab. Tak akan rugi. Sebab bila Allah cakap Allah pasti jawab, Nabi explain, bagi tahu sama ada Allah bagi direct, Allah tukar dengan mengangkat musibah, atau Allah jadikan ianya pahala simpanan untuk hari akhirat. Rugi tak? Tak ada satu bentuk kerugian apa pun. Hanya interaksi transaksi dengan Tuhan sahaja yang kita tak akan rugi. Adapun apa saja urusan sama kita, melaburlah kat mana-mana pun, tak ada siapa-siapa yang boleh meletakkan jaminan pasti untung. Kecuali ianya penipuan atau scam. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, di mana Allah akan sempurnakan ganjaran mereka untuk mereka, dan Allah tambahkan lagi kurniaannya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Allah itu Maha Menghargai. Tak ada apa yang kita buat yang tulus kerana Allah, kecuali pasti Allah akan ganjari. Sama ada kita dapat sekarang atau dapat kemudian, yang penting kita pasti akan dapat ganjaran. Isu ni nak yakin atau tak. Nabi SAW kemudian Imam Nawawi letakkan riwayat-riwayat. Yang kita bacakan riwayat-riwayat tersebut menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Wa rawaina an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Okay, hadis yang selalu ustaz-ustaz sebut, orang-orang yang terbaik dalam kalangan kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah terima kita, apa yang kita buat ni adalah sebagai usaha untuk mempelajari Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, kita ada tanggungan, kita ada anak, ada keluarga, ada kawan-kawan yang kita sampaikan pesanan-pesanan yang kita dapatkan dari hasil-hasil daripada pesanan manfaat yang kita dapat daripada sesi-sesi dan majlis sebegini. Dan dengan itu kita jadikan ini juga sebagai matlamat kita. Jadi bayangkan, Ramadan datang dan Nabi dah bagi tahu yang terbaik ini berkaitan dengan Al-Quran adalah belajar dan mengajarkan. Sepanjang Ramadan kita hanya baca je. Dapat ke yang terbaik ni? Tak dapat lah. Ada pahala, memanglah ada pahala. Kita bukan cakap tak ada pahala. Kita bagi tahu sekarang ni, yang Nabi cakap sekarang ni, khairukum, yang terbaik. Oh, jadi bolehlah buat kelas masa Ramadan? Memanglah boleh.
Apatah lagi berkait dengan Al-Quran, maka ganjarannya lebih berganda. Okay, memang tradisinya ulama-ulama banyak membaca Al-Quran sebab diorang pun nak mengaji. Okey, tapi tidaklah semua ulama hentikan semua majlis ilmu, tak juga. Masih ada majlis ilmu berjalan masa bulan Ramadan, dan ianya pun adalah ibadah, dan ianya juga ada ganjaran. Apatah lagi kalau majlis ilmu tersebut membantu untuk ramai orang tadabbur pula masa dia mengaji. Okay, masa dia qiyam, masa dia tahajud, masa dia tarawih. Maka itu lebih banyak ganjarannya. Jadi bukan bermaksud kita mematikan majlis ilmu hanya semata-mata ini kan bulan Ramadan, semua orang kan nak khatam Quran, mana sempat kalau nak buat kuliah-kuliah tazkirah lagi. Buat tadabbur Quran. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu yang terbaik di kalangan kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tak dapat dua-dua, paling tidak ta'allam Al-Quran, dapat belajar pun jadilah. Kan rasa bersalah juga, aku bukan ustaz pun nak mengajar siapa. Aku mengajar bini aku ajar aku balik nanti. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Riwayat seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar apa? Sallallahu alaihi. Oh, susah betul kan? Ni macam aku dengar apa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun banyak ganjaran di nanti bulan Ramadan, selawatlah selalu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sampai saya pernah sebut kat kawan-kawan, cakap, rasa kalau kita buat majlis bacaan hadis, lagi banyak selawat kita baca berbanding majlis-majlis selawat tu. Siapa yang buat bacaan hadis, sikit-sikit baca hadis. Nabi SAW sebut, Nabi SAW sebut, Nabi SAW sebut, tak berapa ratus kali baca selawat. Lebih banyak lagi selawat. Nabi SAW menyebutkan kat sini, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia dah latih diri dia, dia belajar dan bacaan dia elok. Okay, dia dapat jaga tajwid dia. Kelebihan dia, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah kurniakan kedudukan yang tinggi, okay, bersama dengan para malaikat di akhirat nanti. As-safara al-kiramil bararah merujuk kepada para malaikat yang baca Al-Quran dalam keadaan dia mahir, bacaan dia bagus, bacaan dia baik. Okay? Kalau stop kat situ saja, kita akan rasa down. Sebab apa? Aku tak reti sangat baca. Sebab tu Nabi sambung. Nabi cakap, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia terketak-ketak membacanya, yatata'ta'u ni sangkut. Baca, ada masalah, dia baca ulang balik, dia baca, lepas tu dia perlu ni macam tengok balik, jap. Oh, jap. Dia masih, dia loading. Ya tata'u fihi. Maknanya dia menghadapi kesukaran. Wa huwa alaihi syakkun, di berhadapan dengan kesukaran. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pun ada ganjaran. Cuma kalau orang tanya, oh macam tu lagi bagus lah kan orang yang terketak-ketak baca tadi tu, sakut-sakut. Itu tak juga. Sebab apa? Sebab kelebihan orang yang mahir dengan kelebihan orang yang menghadapi masalah baca Al-Quran, kelebihan yang tak boleh dibanding. Sebab ni cerita dengan malaikat, yang ni cerita 2 pahala. 2 pahala sebab satu baca Al-Quran, dan kedua sebabkan usaha dia dalam keadaan dia menghadapi kesukaran. Dia tetap baca juga. Ramai orang dah segan, dia takut dah. Apa lagi kalau dia dah rasa macam, aku ni dah tua bangka macam ni, lepas tu tiba-tiba nak mengaji pula. Lepas tu dia rasa macam malu. Ada. Kalau dia cari pun, dia cari online-online ke apa kan, yang letak nama anonymous. Tak nak tunjuk kat orang. Dah isyak lah. Cepat masa dulu. Jadi dia dapat 2 ganjaran pahala disebabkan dia tetap berusaha walaupun dia menghadapi kesukaran tersebut. Dan ini seolah-olah secara psikologi Nabi nak bagi tahu pada
Semua orang tak ada kerugian dalam usaha kita untuk mempelajari Al-Quran. Terus belajar. Laju ke cepat ke, itu bukan isu dia. Isunya kita nak usaha atau tak. Bukan banding orang lain. Dia cepat je belajar. Aku baca-baca sangkut lagi kat sini sampai ke surah. Baca je sangkut macam mana pun baca. Dua pahala tu dalam tangan kita. Riwayat seterusnya daripada Abu Musa al-Ash'ari. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalu al-utrujjah. Selalu dengar ustaz-ustaz sebut perumpamaan orang yang beriman. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran. Beriman membaca Al-Quran bagaikan buah utrujjah. Utrujjah ni macam citrus. Dia macam lemon sikit. Okey. Tapi dia bukan macam betul-betul lemon. Tapi tak penting pun. Yang penting, rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyib. Bau dia wangi, rasa dia pun sedap. Maknanya bila bau adalah isu. Bau kita kena buat apa-apa ke nak dapat bau? Dekat je lah. Ada dekat kita dapat bau. Tapi untuk rasa, nak dapat rasa sedap kena makan lah. Kena makan baru rasa sedap. Okay, walaupun kadang-kadang tengok luar macam sedap je rasa dia. Tak rasa lagi tu. Itu macam je. Okay, kena cuit, kena ambil baru rasa. Jadi bayangan dia seolah-olah nak kata sekarang ni bau tadi tu adalah berkait dengan bau dan rasa kan. Bau dan rasa. Bau tadi berkait dengan sesuatu yang memberi kesan pada diri dan juga orang lain. Iaitu bacaan. Bacaan tadi tu sebab apa? Sebab dia dengar dan orang lain pun dengar. Dalam masa yang sama yang baca ni pula, orang dia beriman. Dan itu dalaman yang hanya boleh dirasa daripada dalam dengan makan tadi tu. Jadi bila disebut pasal rasa dia sedap, kerana orang tu dalamannya beriman. Maknanya ada kemanisan. Sekali sebut kemanisan iman. Okay, sebab tu dalaman dia tu sedap. Sedangkan isu luaran tadi, isu bacaan tadi tu, itu yang menyebabkan baunya wangi. Disebabkan dia membaca Al-Quran. Bila Nabi SAW sebutkan golongan kedua, mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Quran. Orang beriman tapi tak baca Quran pula. Mathalut tamrah, bagaikan tamar, kurma, la rihalaha. Kenapa tak ada bau? Bau tak ada. Okay, datang-datang kurma sama, semua kurma macam tu juga. Samalah juga dengan orang ni, dia beriman tapi dia tak baca Al-Quran. Maknanya apa? Dia tak menyebabkan diri dia dengar dan orang lain dengar. Jadi bau tak ada. Tapi dia ada iman. So rasa dia masih sedap. Kemanisan tu masih ada. Tapi dia kekurangan lah jadinya. Dia kekurangan. Okay? Daripada jauh orang tak dapat apa-apa manfaat daripada dia. Sebab bau tersebut memberi manfaat. Dan dia membaca Al-Quran, dia dapat manfaat, orang bagi manfaat. Dia tak baca Al-Quran, sayang. Keimanannya hanya untuk diri dia saja. Dan kemudian Nabi pergi kepada orang yang bercanggah dengan keimanan, iaitu munafik. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana. Ada orang yang menzahirkan keimanan tapi dalamnya busuk. Kerana munafik adalah orang yang menzahirkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Ini munafik khalis. Original punya munafik adalah level dalam aku tak percaya. Kat luar, jom kita solat sama-sama. Jom kita mengaji. Jom kita berpegang kepada sunnah. Tapi kat dalam semua tak percaya. Semua tak percaya. Jadi ini orang munafik. Dan orang munafik Allah uji sebahagian orang boleh baca Quran. Jadi ujian kat kita lah. Bayangkan munafik pun baca. Ni beriman pula tak baca. Munafik yang baca Al-Quran bagaikan raihanah.
Satu jenis tumbuhan berbau wangi tapi rasa dia pahit. Wa ta'mu hamur. Kenapa pahit? Sebab dalaman dia rosak. Tak ada kemanisan iman. Dalamnya kufur. Tapi dia baca tu boleh buat orang lain bau wangi. Sebab bacaan itu tetap ayat Quran. Tetap kalam Allah. Dan boleh jadi ada orang dapat manfaat sebabkan dia baca walaupun dia munafik. Yang memberikan hidayah akhirnya Allah juga pada orang lain walaupun melalui orang yang salah. Sebab kalam itu tetap kalam Allah. Dan dia sentiasa wangi walaupun dibacakan oleh orang munafik. Dan yang paling teruk sekali perumpamaan orang munafik yang tak baca Al-Quran, kamathalil handhalah. Okey kan, bagi satu buah ni tak ada bau dan rasa dia pahit. Rasa dia pahit. Jadi Nabi bagi gambaran keempat-empat ini supaya kita pergi terus kepada yang pertama. Ada iman dan baca Al-Quran bagaikan buah utrujah. Baunya wangi, rasa dia manis. Dan dia patah balik kepada perbincangan kita tadi akan hakikat yang menyebabkan bau wangi itu dibau oleh semua orang kerana dia baca. Dia baca Al-Quran. Mungkin kita boleh ambil satu lagi riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina." Allah jadikan dengan Al-Quran naiknya suatu kaum kedudukan mereka, naiknya kedudukan suatu kaum di sisi Allah. Allah muliakan mereka, Allah berkati kehidupan mereka, Allah selamatkan mereka daripada musibah dan azab. Sedangkan sebaliknya, apabila ada yang menyelisihi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, lalu Allah jatuhkan mereka dalam musibah. Allah jatuhkan kedudukan mereka. Allah cabut keberkatan daripada mereka. Dan Allah uji keadaan ini apabila Al-Quran semakin jauh daripada satu kaum, maka maksiat akan berleluasa. Pengingkaran. Dan ingat, perkataan maksiat bukan isu lelaki perempuan je. Maksiat melibatkan apa sahaja perkara yang melanggar perintah Allah. Pembohongan, penipuan, ketidakjujuran, hasad sesama kita, dengki. Semua itu adalah maksiat. Semua itu adalah maksiat. Pengingkaran kepada Tuhan. Kerana dalam keadaan Allah menyuruh kita memelihara hubungan dengan Tuhan dan hubungan sama manusia, dan kita langgar dan rosakkan. Dan itu adalah pengingkaran juga terhadap isi kandungan Al-Quran yang menyebabkan kita sama-sama jatuh. Sebab Allah bila nak timpakan azab, dalam Riyadhus Shalihin banyak rujukan-rujukan menyebutkan tentang hakikat bila Allah timpakan azab disebabkan ada orang-orang yang melakukan maksiat, Allah akan timpakan azab dan musibah itu kepada semua sekali. Yang baik-baik, yang jahat-jahat, semua kena. Antara sebabnya sebagai ulama sebut kerana yang baik itu pun tidak mencegah yang jahat tadi melakukan maksiat. Dan Al-Quran mengajarkan pada kita akan kepentingan hakikat kita sebagai umat yang sederhana, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan ini semua perlu kepada ilmu, ini semua perlu kepada proses, ini semua perlu kepada keberanian dan kesedaran dan kekuatan yang kita minta daripada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah kurniakan kita kefahaman, Allah bantu kita dalam menegakkan keadilan, Allah bantu kita untuk sentiasa tulus dan ikhlas dalam usaha-usaha kita mendekati Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW, dan membuat kita semakin cinta kepada ilmu, cinta kepada Al-Quran. Dan Allah sampaikan matlamat dan semangat itu juga kepada seluruh keluarga kita, kejiranan kita, orang-orang yang kita sayang dan kasihi kerananya. Dan saya rasa cukup setakat tu dulu untuk malam ni. Dan kita akan
Kira yang Ramadan dia jadi tazkirah Ramadan kan. Maknanya itu akan jadi tazkirah yang umum. Okey, kita akan tadabbur ayat Quran ke apa ke. Okey, nanti 3 kali mungkin kita akan selesaikan ni. Dan maknanya kita akan sambung balik bacaan kita At-Tibyan ni pada lepas Ramadan. Okey. Setakat sampai situ ada pun nak tanya ke? Satu atau dua soalan? Betul. Isu bacaan kuat dengan slow ada situasi dan keadaan. Okey. Jadi bukan semua keadaan digalakkan untuk baca kuat dan bukan semua keadaan digalakkan untuk baca slow. Jadi ada keadaan jadi imam, of course boleh baca kuat. Dan bergantung pada orang, dan ada orang kalau contoh kes dia solat tahajud, dia seorang-seorang, so dia rasa dia lebih khusyuk bila dia baca kuat dan ianya tak mengganggu orang lain, maka terus. Okey. Tapi kalau dia dekat masjid dan baru lepas solat fardu apa semua macam, dia dah buat ba'diyah, tapi ada orang tengah buat jemaah lewat kan. Lepas tu kita pula baca kuat-kuat dan itu mengganggu. Jadi dengan kefakihan, dengan kefahaman kita boleh pilih. Ada keadaan kita kuatkan, ada keadaan kita slowkan. Okey, wabtaghi baina dzalika sabila, Nabi ayat Quran sebut. Okey, ayat dia panjang, dia bagi tahu maknanya jangan kau kuatkan sangat suara, wala tukhafid biha, jangan slow sangat, cari tengah-tengah sederhana dan bergantung pada suasana. Okey, lain? Turunkan Al-Quran bulan Ramadan. Wahyu turunkan pas masa. Apa cerita? So, ayat surah Al-Qadr dengan ayat surah Ad-Dukhan dengan ayat surah Baqarah ini merujuk kepada penurunan wahyu yang pertama yang berlaku di Gua Hira. Okey, 5 ayat pertama yang turun daripada surah Al-Alaq. Jadi ini yang dimaksudkan dengan 3 ayat. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran dikhususkan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, juga inna anzalnahu fi lailatul qadr, merujuk kepada penurunan yang pertama. Okey, ikut yang makna pandangan yang paling kuat lah. Ada yang kata ia penurunan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Okey, seperti pandangan Ibnu Abbas, dan bila digabungkan betul sampai ke langit dunia, dan kemudian yang pertama turun terus pada malam yang sama. Okey, iaitu Lailatul Qadar. Dan kita tahu ke bila Lailatul Qadar? Bila? Semalam? 10 malam terakhir. Okey, jadi bila Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, nuzul Quran Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran Lailatul Qadar, lepas tu kita pun sabut nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan adalah Lailatul Qadar, betul? Pening. Okey, waktu benda-benda ni saya cerita kat tempat-tempat ni, cakap okey, dan ni kata 17 Ramadan nuzul Quran, tapi ayat Quran kita baca nuzul Quran atau qadar. So ni kalender, ni Quran. Kalender lawan Quran. Quran yang menang. Habis tu selama ni. Selama ni kalau saya nak buat kesimpulan mudah dengan semua orang, membuatkan kita diana balik, selama ni kita tak tadabbur Quran. Tak nampak pun mencanggang kalender sekian lama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita baca je lah. Turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Maintain je, kita semua sambut 17 Ramadan okey je, tak ada apa-apa pun. Maknanya kita percaya 17 Ramadan Lailatul Qadar. Itu pun kita tak cari pun 17 Ramadan. Adalah hujah-hujah kalau bincang bawa pergi jumpa ustaz-ustaz lain, mesti jumpalah. Mesti diorang bagi alasan macam-macam. Sebab ni sekian, sebab ni perang Badar berlaku masa ni. Sebab dulu-dulu 10 malam terakhir tu Nabi fokus kat tengah-tengah bukan kat ujung. Sebab macam-macam. Tapi akhirnya yang jelas adalah ayat Quran. Yang jelas ayat Quran. Tapi tak adalah kita nak timbulkan isu khilaf ke apa benda. Yang penting patah balik pada poin utama, tadabbur. Tu je. Bila tadabbur, faham. Bila faham, ada persoalan-persoalan timbul, kita buat apa? Cari jawapan. Teruskan cari jawapan. Penatlah aku, tak tahu bila nak mati ni. Cari jawapan macam-macam.
Saya tak tahu kalau bukan itu yang dia cari, nak cari apa lagi? Kalau bukan matlamat kita untuk cari jawapan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, kita nak cari apa? Terus memang cari rezeki, Allah bagilah rezeki, Allah jamin rezeki kita dapat, semua dapat. Jadi antara kerja kita adalah merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan mendapatkan jawapan pada persoalan-persoalan tentang agama. Kalau tak kita duk menjawab ke anak-anak kita macam ni, kau tanyalah ustaz-ustazah kau. Dah mak ayah dia pun tak tak nak jawab apa, cakap. Datanglah ceramah tu dekat Anjur Quran Sunnah tu, datang pun tak. Okey, tak maaf, tiba-tiba terlebih-lebih. Dan saya cukup setakat dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.